Selamat pagi kepada semua pelajar. Selamat pagi, Cikgu. Bolehkah saya tahu siapa guna username? Tadi saya nampak ada seorang saya tak kenal. Sila guna MOE ya untuk login supaya saya tak perlu admit kamu bila saya ajar. Pelajar yang belum hantar tugasan yang lalu, tugasan 2 dan 3, tolong hantar kerana petang nanti saya akan update checklist. Okay, kita start PTPR kita hari ini tentang standard pembelajaran 1.1.3 menggaji tindak balas penyesaran sebagai satu tindak balas redox. Dah bersedia dengan hati kamu? Sudah belajar? Okay, kita teruskan. Okay, tindak balas penyesaran merupakan satu tindak balas redox. Penyesaran logam berlaku apabila logam yang lebih elektropositif dapat menyesarkan logam yang kurang elektropositif daripada larutan garamnya. Apa maksud logam yang lebih elektropositif? Okay. Lihat siri elektrokimia darjah 1.9. Logam yang lebih elektropositif bermaksud logam yang lebih cenderung untuk membebaskan elektron untuk membentuk ion positif. Logam yang lebih elektropositif terletak pada kedudukan yang lebih tinggi dalam siri elektrokimia. Inilah siri elektrokimia. Ada cara untuk hafal kedudukannya. Maksudnya dulu saya pernah ajar cara untuk menghafal siri elektrokimia. Ulang balik. Okay, maksud kalau, saya tulis kat tepi ya. Bawah ini kalsium, ini kalsium. Kedudukan kalsium ini di atas natrium. Kalau nak cakap makan ayam single sampai perut hancur, call ambulance. Ini caranya lah. Ada cara lain saya nanti share dalam grup. Dulu saya hafal ini natrium saya letak ke atas. Okay. Nanti saya cuba fikirkanlah kalau ikut ini apakah ayatnya yang sesuai. Mnemonik yang sesuai untuk kamu ingat. Ya, logam yang lebih elektropositif semakin atas logam itu di atas siri elektrokimia,
semakin dia cenderunglah untuk membebaskan elektron dan dia merupakan ejen penurunan yang kuat. Ejen penurunan sendiri mengalami pengoksidaan dengan membebaskan elektron. Faham kan ni? Manakala sebelah kiri ini adalah yang berlawanan. Kamu ingat ini sahaja, okay? Dan yang ini sebelah kanan ini yang melibatkan ion logam adalah ejen pengoksidaan. Okay? Semakin atas dia merupakan ejen pengoksidaan yang lemah. Semakin menurun ejen pengoksidaan yang semakin kuat. Just remember one side. Okay, saya sudah terangkan di bahagian ini dah. Ingat konsep ini, logam yang lebih elektropositif adalah logam yang berada pada kedudukan yang lebih tinggi dalam siri elektrokimia dan dia dapat menyesarkan logam yang kurang elektropositif daripada larutan garamnya. Apa maksud ayat ini? Kita lihatlah contoh yang berikut dalam darjah 1.8. Darjah 1.8 menunjukkan satu kepingan zinc dimasukkan ke dalam tabung uji yang berisi larutan kuprum 2 nitrat. Pertama sekali, pelajar perlu tahu tulis persamaan kimia yang seimbang tentang tindak balas ini. Zinc bertindak balas dengan kuprum 2 nitrat menghasilkan zinc nitrat, larutan zinc nitrat dan kuprum. Ini bermaksud zinc merupakan kedudukan zinc ini di atas kuprum dalam siri elektrokimia. Zinc adalah lebih elektropositif. Okay. Berbanding dengan kuprum. Maka zinc akan menyesarkan kuprum daripada larutan kuprum 2 nitrat. Apabila kuprum disesarkan, kuprum akan terbentuk. Logam kuprum akan terbentuk. Dan melalui persamaan ini, anda bolehlah tulis pemerhatian. Zinc menjadi ion zinc. Pemerhatian ialah kepingan zinc menipis. Ni. Kepingan zinc menipis. Inference adalah sebab. Untuk inference, kamu boleh terangkan dari segi persamaan, setengah persamaan pengoksidaan bagi zinc. Atom zinc membebaskan elektron membentuk ion zinc. Dan mengalami pengoksidaan. Ulang semula. Zinc mengalami pengoksidaan. Atom zinc membebaskan elektron membentuk ion zinc. Pemerhatian yang kedua adalah tentang ini. Pepejal perang terenak. Pepejal perang ini akan terenak pada permukaan zinc. Okay? Pepejal perang terenak.
Saya tulis 2, ini merujuk kepada pemerhatian kedua. Ini pemerhatian ketiga adalah tentang zinc. Pemerhatian 1 adalah tentang perubahan warna larutan kuprum 2 nitrat. Okay, kita tengok pemerhatian yang kedua ini, pepejal perang terenap. Sebab ialah ion kuprum 2 menerima elektron membentuk atom kuprum. Inference adalah menjelaskan persamaan setengah. Actually, ialah setengah persamaan sebab saya terlalu tak boleh nak tukar half equation dalam bahasa Inggeris. Bahasa Melayu setengah persamaan. Saya tulis di sini ya. Kecil sangat tempat. Sini ya. CO2 plus tambah 2E membentuk Cu. Perasan tak? Semua inference ini dalam bentuk ayat sebenarnya adalah berdasarkan kepada setengah persamaan penurunan ini. Jadi, kamu perlu menguasai cara penulisan setengah persamaan, pengoksidaan dan penurunan. Inference adalah terangkannya dalam bentuk ayat sahaja. Saya ulang semula, dalam pemerhatian, pelajar tidak boleh nyatakan terus nama hasil tindak balas itu. Kamu hanya boleh menggambarkan, menyatakan warnanya sahaja dan keadaan jirimnya. Di sini ia merupakan pepejal, kerana ia logam. Pepejal perang terenap. Terenap bermaksud dia terbentuk pada permukaan sesuatu benda. Di sini ia logam kuprum ini dia terenap terbentuk pada permukaan kepingan zinc ini. Pepejal kuprum terbentuk. Dan kamu terangkan bagaimana pepejal kuprum ini terbentuk melalui setengah persamaan penurunan ini. Ion kuprum 2 menerima 2 elektron membentuk atom kuprum. Pemerhatian yang pertama ini, ion kuprum 2 telah diturunkan kepada kuprum. Pada mulanya, ion kuprum 2 yang memberi warna biru kepada larutan kuprum 2 nitrat. Jadi apabila ia mengalami penurunan, keamatan warna biru larutan kuprum 2 nitrat akan berkurang. Keamatan warna biru larutan kuprum 2 nitrat berkurang ataupun warna biru larutan kuprum 2 nitrat semakin pudar. Semakin pudar atau menjadi biru muda. Inference, kepekatan ion kuprum 2 semakin berkurang. Okay. Ya ada saling berkaitan lah. Bersama setengah adalah sama. Ion kuprum 2 menerima 2 elektron membentuk atom kuprum. Kepekatan ion kuprum 2 semakin berkurangan. Kalau inference, kamu boleh terangkan juga setengah persamaan dulu, baru kepada kesimpulan. Ini pun sama. Ion kuprum 2 terima 2 elektron membentuk atom kuprum. Pepejal kuprum terbentuk. Mana-mana dulu pun boleh. Apabila anda gabungkan kedua setengah persamaan pengoksidaan dan penurunan, anda dapatlah persamaan ion. Dalam persamaan ion, ion penonton, ion yang tidak melibatkan dalam tindak balas redox, dan tiada perubahan norma pengoksidaan telah dimansuhkan. Sama, dia akan ketung.
Ingat semula, elektropositifan adalah kecenderungan sesuatu atom untuk membebaskan elektron membentuk ion positif, the cation. Dengan menggunakan logam yang sesuai, bolehkah anda menerangkan tindak balas redox yang berlaku dalam penyesaran argentum daripada larutan garamnya? Mari kita fikir macam mana nak jawab soalan ini. Menyesarkan argentum daripada larutan garamnya. Saya jawab di open board. Larutan garam kita guna larutan garam argentum. Argentum nitrat. Sila pilih satu logam yang sesuai, yang membolehkan tindak balas redox berlaku. Pilih logam yang lebih elektropositif yang terletak di atas argentum, jauh di atas lah, lebih senang berlaku redox. Kalau dekat sangat, kadar tindak balas itu adalah lebih rendah. So di sini kita pilih zinc, logam zinc bertindak balas dengan argentum nitrat. Ini merupakan tindak balas redox yang akan menghasilkan zinc nitrat dan argentum. Seimbangan persamaan ini dan kita boleh pecahkan kepada setengah persamaan pengoksidaan dan penurunan. Pelajar catatkan nota ini dalam buku panjang. Buku panjang itu adalah handout kamu. Yang berlaku pengoksidaan ialah ini. Kerana nombor pengoksidaan zinc telah bertambah dari kosong ke positif 2. Zinc membebaskan elektron membentuk ion zinc. Nah, pengoksidaan melibatkan pembebasan elektron. Manakala penurunan berlaku pada argentum mengalami penurunan. Saya guna setengah persamaan, ion argentum menerima elektron berbentuk atom argentum. Gabungkan kedua-dua setengah persamaan ini untuk dapatkan persamaan ion.
Darabkan elektron supaya ia jadi sama. Ini dah jadi 2. So 2 Hg plus tambah saya tulis semula zinc tambah 2 plus form inilah persamaan ion bagi tindak balas penyesaran antara zinc dan argentum nitrat. Penyesaran logam ialah satu tindak balas redoks kerana ia melibatkan perubahan nombor pengoksidaan bagi hasil bagi bahan tindak balas. Cabaran minda, apakah yang dapat diperhatikan apabila kepingan kuprum dimasukkan ke dalam tabung uji yang berisi larutan magnesium sulfat? Adakah tindak balas penyesaran berlaku? Jelaskan jawapan anda. Kuprum ini, kamu perlu tahu, kuprum ini lebih elektropositif ataupun kurang elektropositif daripada magnesium. Tadi saya dah kata, semakin atas, semakin elektropositif. Lihat, kedudukan kuprum adalah di bawah magnesium dalam silochokimia. Maka kuprum tidak dapat menyesarkan magnesium daripada larutan magnesium sulfat. Kerana kuprum kurang elektropositif dalam magnesium. Hanya logam yang lebih elektropositif dapat menyesarkan logam daripada larutan garamnya. Untuk jawapan ini, tindak balas penyesaran tidak berlaku. Jelaskan jawapan anda, 1 markah. Kuprum kurang elektropositif daripada magnesium. Kena tambah lagi ya, dalam siri elektrokimia. Selalu belajar tak tulis dalam siri elektrokimia. Maka dia akan kehilangan markah. Penerangan pun boleh guna perbandingan kedudukan dalam siri elektrokimia. Kedudukan kuprum adalah lebih rendah daripada magnesium dalam siri elektrokimia. Kuprum terletak di bawah magnesium dalam siri elektrokimia. Itu pun boleh. Kita lihat aktiviti magma 1C dan penyesaran logam daripada larutan garamnya. Tujuan, mengkaji tindak balas redoks dalam penyesaran logam daripada larutan garamnya. Penyesaran hanya berlaku apabila terdapat logam yang lebih elektropositif, barulah ia dapat menyesarkan logam daripada larutan garam. Bahan yang digunakan dalam eksperimen ini ialah pita magnesium, kepingan plumbum, kepingan kuprum, dan kuprum dan nitrat
0,5 mol di empadu. Ya, kemolaran sama 0,5. Ada magnesium nitrat, plumbum 2 nitrat, kuprum 2 nitrat. Semua merupakan larutan garam nitrat. Radas, tabung uji dan kertas pasir. Di sini prosedur tidak dinyatakan. Kamu harus tahulah, apakah langkah-langkahnya. Langkah pertama adalah anda perlu guna kertas pasir. Bersihkan pita magnesium, kepingan plumbum dan kepingan kuprum dengan menggunakan kertas pasir. Untuk senang, saya nak tunjukkan paparan contoh eksperimen. Tindak balas penyesaran logam adalah satu tindak balas apabila logam yang lebih elektropositif menyesarkan logam yang kurang elektropositif daripada larutan garamnya. Larutan garam ini ialah larutan garam bagi logam yang kurang elektropositif. Langkah pertama, anda bersihkan dulu. Kamu boleh bersihkan baru tuang itu, sediakan larutan. Bersihkan pita magnesium, kepingan plumbum dan kepingan kuprum dengan menggunakan kertas pasir. Kemudian tuangkan 5 cm padu. Sini guna tabung uji. Ingat, isi padu tabung uji tak boleh melebihi 5 cm padu. Tuangkan 5 cm padu larutan plumbum 2 nitrat, larutan kita buat satu persatu. Satu persatu. Mula dengan guna pita magnesium dulu. Kamu boleh salin. Tuangkan 5 cm padu larutan kuprum 2 nitrat ke dalam sebuah tabung uji. Ulang, tuangkan 5 cm padu larutan kuprum 2 nitrat ke dalam sebuah tabung uji. 2. Bersihkan pita magnesium dengan kertas pasir.
3. Letakkan pita magnesium dan masukkan kepingan magnesium ke dalam kepada larutan dalam tabung uji itu. Masukkan pita magnesium ke dalam tabung uji berisi larutan kupung 2 nitrat. Empat, goncangkan campuran itu dan biarkan di atas rak tabung uji selama 5 minit. 5. Rekodkan semua pemerhatian anda. 6. Ulang langkah 1 hingga 5 dengan menggunakan larutan Pambam 2 nitrat dan magnesium nitrat. Untuk menggantikan larutan kupung 2 nitrat. Dan kepingan Pambam dan kepingan kupung. Ulang. Ulang langkah 1 hingga 5 dengan menggunakan larutan Pambam 2 nitrat dan larutan magnesium nitrat untuk menggantikan larutan kupung 2 nitrat. Dan kepingan kupung dan kepingan pambam untuk menggantikan pita magnesium. Bermaksud apa? Satu jalur, satu kepingan logam kamu guna untuk masukkan dalam 3 larutan yang berlainan. Boleh juga anda terus sediakan 3 je. Kalau dalam you buat dalam lab, you terus sediakan 3 sahaja. Nanti saya buat semula prosedur ini, saya post dalam grup. Ini adalah salah satu cara lah. Kalau kamu rasa ini susah nak faham, terutama ayat 6 complicated sikit, kamu boleh terus sediakan 3 larutan ini. Tuangkan 5 cm padu, larutan kupung 2 nitrat. Lima cm padu larutan Pambam 2 nitrat dan 5 cm padu larutan magnesium nitrat ke dalam 3 tabung uji yang berlainan. Itu pun boleh. Bersihkan kepingan zinc atau terus bersihkan ketiga-tiga. Di kamu yang ketiga ini, letakkan pita magnesium dulu. Macam itu pun boleh. Dia lagi organize lah. Lebih lagi senang nak faham. Sekarang kamu dapat gambaran kan macam mana jalankan eksperimen ini? Rekodkan semua pemerhatian. Sediakan jadual yang sesuai untuk rekod semua pemerhatian dan inference. Sana you rekodkan macam ni. Sebelah kiri ada bahan tindak balas. Kepingan logam apa? Tambah dengan larutan apa? Pemerhatian dan kolom ketiga inference. Jawab soalan perbincangan ini 1A hingga C.
Okay, bagi setiap set eksperimen, tuliskan setengah persamaan pengoksidaan dan setengah persamaan penurunan dan persamaan ion keseluruhan. B1. Kena pasti bahan yang dioksidakan. 2. Bahan yang diturunkan. Bahan yang dioksidakan sendiri adalah ejen penurunan. Bahan yang diturunkan sendiri merupakan ejen pengoksidaan. Okay. Kalau boleh anda buat cara ini. Kamu kena terangkan sebab. Beri sebab dari segi perubahan nombor pengoksidaan. Okay. Jawab ikut poinnya. Tulis soal nombor soalan dan jawab macam tu. Beri sebab dari segi perubahan nombor pengoksidaan ataupun pemindahan elektron. Pemindahan elektron bermaksud kehilangan atau penerimaan elektron. Next. Tindak bahas penyesaran halogen daripada larutan halidanya. Yang tadi melibatkan logam dan larutan garam. Sekarang adalah halogen dan larutan halida. Tadi tentang elektropositifan. Sekarang adalah elektronegatifan. Atom unsur halogen cenderung menerima elektron membentuk ion halida. Oleh itu, halogen mengalami tindak bahas penurunan dan bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Penerima elektron adalah berlaku penurunan. Mengapa? Ini ada kaitan dengan ikatan kimia. Unsur kumpulan 17 contoh klorin. Susunan elektron klorin adalah 2.8.7. Untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, atom klorin akan menerima elektron membentuk ion klorida. Disebabkan atom klorin tak boleh wujud sebagai atom. Semua unsur kumpulan 17 tu, semua halogen wujud sebagai molekul. Atom. Satu molekul ada 2 atom. Jadi persamaan perlu diseimbangkan. Penerimaan elektron adalah tindak balas penurunan. Okay, bila banding ke elektropositifan dalam kumpulan 17, yang paling tinggi ialah klorin, diikuti dengan kedudukan di bawah bromin, akhirnya iodin. Jadi ingat 3 ini saja, yang lain fluorin dan di bawah iodin, astatin itu semua tak ada tanya. Semakin
atas semakin elektronegatif. Dulu kita kata semakin reaktif. Reaktif bermaksud semakin elektronegatif. Halogen yang lebih elektronegatif dapat menyesatkan halogen yang kurang elektronegatif daripada larutan halidanya. Kita tengok contoh. Sini kita pilih klorin. Bertindak balas dengan apa? Mesti larutan halida yang di bawah, ia boleh bertindak balas dengan hidrogen bromida. Larutan halida, lautan garam halida, bukan gas. Bagi contoh lain, saya guna KBr, kalium bromida. Tindak balas redox akan berlaku. Akan membentuk kalium klorida dan molekul bromin. Seimbangkan persamaan. Ini persamaan kimia. Kita pecahkan kepada, tadi saya tulis sudah tulis setengah persamaan penurunan. So, setengah persamaan pengoksidaan. Akan melibatkan ion bromida. Ion bromida ini akan membebaskan elektron membentuk molekul bromin. Seimbangkan persamaan. Persamaan ion keseluruhan 2i, 2i sebelah kiri kanan ada 2i yang sama, maka boleh dimasukkan. Kamu masuk jangan potong yang atas tau. Kamu masukkan just you tahu dalam hati je. Okay? Yang you tulis balik, you jangan tulis. Okay? Jangan tulis ini 2i. Okay? Apabila contoh you nak darab berkali, jadi semua sama kan? Yang contoh ini tak perlulah. Kamu jangan pergi tambah, pergi darab berkali. Jangan usik setengah persamaan itu. Combine setengah persamaan pengoksidaan penurunan Cl2 plus 2 Br negatif form 2 Cl negatif plus Br2. Faham? Tindak balas penyelesaian halogen berlaku apabila halogen yang lebih elektronegatif yang berada pada kedudukan yang di atas akan menyelesaikan halogen yang kurang elektronegatif daripada larutan halidanya. Saya bagi satu contoh lain lagi. Ini ada eksperimen juga. Hari Rabu cikgu akan bincang eksperimen yang satu dia. Tengok contoh. Yes. Pemerhatian. Ini saya sudah terangkan. Kita tengok bagaimana nak tulis pemerhatian. Semua adalah berdasarkan kepada persamaan ion atau persamaan kimia. Dari setengah persamaan pun boleh. Yang pertama. Saya lebih suka tengok persamaan ion.
Bromida yang tak berwarna kan. Kalium bromida tidak berwarna, dia jadi bromin. Bromin berwarna apa? Warna bromin adalah perang. Dari tidak berwarna kepada perang. Lautan tak berwarna bertukar kepada perang. Pemerhatian yang pertama. Kedua, warna air klorin ada warna tak? Ada. Air klorin adalah berwarna kuning. Kuning kehijauan kalau yang pekat. Kalau yang biasa je, kepekatan biasa, kalau bercair adalah kuning. Perkataan kehijauan tak tulis pun tak apa, saya bracketkan, means optional. Warna kuning, air klorin menjadi bertukar kepada tidak berwarna. Warna klorin bertukar daripada kuning kepada tidak berwarna. Semua larutan halida adalah tidak berwarna. Inference. Semua pemerhatian berdasarkan setengah persamaannya. Mengapa larutan tidak berwarna bertukar kepada perang? Kerana bromin terhasil. Dalam pemerhatian jangan sebut nama hasil tindak balas tu. Dalam inference baru sebut. Dalam pemerhatian sebut warna je. Perubahan warna. Mesti from what? What. Tak boleh just mention the final. The final color. Dan inference penerang kedua adalah berdasarkan kepada setengah persamaan. Ion bromida membebaskan elektron membentuk molekul bromin. Ion bromida mengalami pengoksidaan. Ada 3 poin. Inference yang kedua berdasarkan half equation ni. Klorin. Terima dua elektron membentuk ion bromida. Molekul klorin menerima elektron membentuk ion klorida. Klorin mengalami penurunan. Ini tak perlu kata ion klorida terbentuk lah. So, ion klorida ni tak ada warna dah. Yang ada warna punya hasil tindak balas you mention je namanya. Dalam inference nyatakan apa? Nyatakan bahan tindak balas itu ada ion itu ke molekul itu mengalami pengoksidaan atau penurunan. Kemudian ayat seterusnya penerangan kedua dalam inference adalah terangkan setengah persamaan dalam bentuk ayat. Dari segi kehilangan ataupun penerimaan elektron. Halogen sendiri mengalami penurunan. Dia terima elektron membentuk anion yang membentuk halida. Halogen sendiri mengalami apa? Dia terima elektron, maksud penurunan. Yang mengalami penurunan sendiri ialah ejen pengoksidaan. Semakin atas semakin elektron negatif, semakin kuat ejen pengoksidaan itu. Dan sebelah kanan punya, dia adalah yang berlawanan dengan yang ini. Ion halida semakin bawah, semakin turun, dia merupakan ejen pengoksidaan yang makin kuat. Untuk mengelakkan kekeliruan,
You just tahu yang warna ini. Sebelah kiri ini dah cukup. Apa maksudnya? Jangan ingat kedua-dua. You ingat dalam bab ini, oxidation is the opposite of reduction. Itu saja dah cukup. Faham ini tak? Semakin reaktif satu halogen adalah semakin atas, semakin elektron negatif satu halogen, semakin mudah halogen itu terima elektron untuk membentuk ion negatif. Mengapa? Kerana dia nak mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Jadi halogen yang berada di bahagian atas adalah ejen pengoksidan yang kuat kerana ia lebih cenderung untuk mengalami penurunan dengan menerima elektron. Yang 3 dan 4 saya tak terangkan because you just need to remember this one. Kalau sanggup terima dua-dua pun boleh ingat, kamu baca saja. Okay? Dengan menggunakan halogen yang sesuai pada darjah 1.11, dapatkah anda menerangkan tindak balas redoks yang berlaku dalam penyesaran iodin daripada larutan halidanya? Tadi saya guna kalium bromida kan? Apakah yang dapat diperhatikan apabila larutan iodin ditambahkan ke dalam tabung uji yang berisikan larutan kalium bromida? Adakah tindak balas penyesaran berlaku? Terangkan jawapan anda. Iodin I2 plus kalium bromida. So di sini ada dua soalan yang berlainan. Boleh saya teruskan tak? Sikit lagi. Jadi kita tengok contoh ini dulu. Dapatkah anda menerangkan tindak balas redoks yang berlaku dalam penyesaran iodin daripada halidanya? Bagaimana iodin dapat disesarkan? You mesti guna, nak sesarkan iodin ini, mesti guna halogen yang di atas. Kamu boleh guna bromin, klorin. Boleh guna bromin atau klorin. Fluorin ni kita jangan tanya dalam SPR. Kamu nak guna fluorin pun boleh tapi ia sangat reaktif. Saya pilih bromin dan ini kalium iodida. Pelajar, halo? Boleh beri respon tak? Halo. Nanti kamu ada subjek apa? Bio. Lepas rehat. Ayo. Baiklah, saya tak nak drag sebab hari Rabu baru saya print screen sekejap. Saya stop print screen dulu.